بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dalam sesi yang seterusnya, iaitu sesi tadabbur. Tadi kita dah sama-sama menyaksikan bacaan Al-Quran secara talaqi pada surah An-Nisa ayat ke-163. InsyaAllah pada sesi kedua ini kita akan fokus kepada tadabbur, iaitu kepada makna ayat yang kita baca tadi. Dan saya harap semua jelas. Saya bahagikan video ni kepada dua bahagian. Bahagian pertama talaqi dan bahagian yang kedua tadabbur, yang dianjurkan oleh Al-Baghdadi dan Sintikulim. InsyaAllah kita akan mulakan dengan ayat yang ke-163 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah 'azza wa jalla fi surah An-Nisa, "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Allah Ta'ala kata, "Inna awhayna," kami, itu Allah Ta'ala, telah memberi wahyu kepada kamu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana? Kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Seperti mana kami wahyukan juga kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudian daripada Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga memberi wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Kami telah memberi wahyu kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail anak dia, dan Ishaq anak Ibrahim, kemudian Yaqub anak daripada Ishaq, dan wal asbat. Siapa dia asbat ni? Asbat ni ialah Nabi Yusuf dan adik-adik dia yang lain, 12 orang. Wa Isa, Nabi Isa, wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yunus, Nabi Yunus, wa Harun, Nabi Harun, dan wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan ataupun kami datangkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ayat ni, antara sebab turunnya ayat ni ialah kerana orang-orang musyrikin ni, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka minta kepada Nabi supaya bukti yang kau ni Nabi, mana bukti kitab yang diturunkan Allah, yang diturunkan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad lah. Dia bertanya, dia petikai. Dan ini ialah jawapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tak ada Nabi yang dapat wahyu ataupun kitab secara sekaligus, melainkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi-Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan Nabi-Nabi seterusnya yang disebut dalam ayat ni, semuanya dapat kitab secara berperingkat. Tak ada satu sebok, tak ada sekaligus kita panggil sebok lah, satu tak ada. Jadi cerita dia ini antara hujah Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kepada orang kafir ni, kata tak ada Nabi yang dapat sebok melainkan Nabi Musa AS. Yang lain semua, dan mereka pun tahu kewujudan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, mereka tahu. Mereka semua tahu. Jadi ini antara dan Allah Ta'ala sebut mula-mula apa? Kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Nuh ni antara nabi yang mula-mula ada umat yang mengingkarinya. Sebab Nabi Nuh ni dia bukan macam Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ialah antara nabi tu kata bapa manusia yang tak ada lagi berlakunya pengingkaran atau kekufuran terhadap Nabi Muhammad, terhadap Nabi Adam alaihissalam waktu itulah.
Nabi Nabi beberapa ulama tafsir menyebut kenapa disebut Nabi Nuh, kama auhayna ila Nuh. Kenapa Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim dulu ke, bukan Nabi Ismail? Kenapa Nuh? Beberapa ahli tafsir menyebutkan kerana Nabi Nuh ini antara Nabi yang mula-mula dia datang bawa syariat. Ataupun kita kata undang-undang lah, syariat. Macam mana Nabi Muhammad sebenarnya bawa syariat yang kita pakai sekarang, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan setiap Nabi ada syariat-syariat dia. Dan Nabi Nuh dikatakan antara Nabi yang mula-mula bawa syariat, undang-undang dalam dan memberi, maknanya datang untuk membawa manusia keluar daripada kekufuran, membawa risalah tauhid. Ini Nabi Nuh ada kaum dia. Jadi dia antara dan dikatakan juga Nabi Nuh ni dapat kitab sebanyak 10 buah. Ini di antara beberapa tafsir ulama, banyak pendapat dalam tu. Boleh baca kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Syekh Hisham Kamil Azhari. Tak ingat nama tajuk, tapi Syekh Kamil Hisham Azhari ni selalu ziarah kita di Malaysia, dan beliau juga antara ulama di Mesir, dan antara ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang kajian tarikh Islam. Maksudnya dia banyak buat kajian mengenai nabi-nabi, terutamanya berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga beberapa riwayat yang lain, daripada dari sudut Israiliyat dan sebagainya. Dan Dr. Hisham Kamil Azhari ni selalu datang ke Malaysia. Cuma saya tak ingat tajuk buku dia tu. Mungkin dah ada yang terjemah. Tajuk buku bagus, buku dia tu cerita pasal nabi-nabi lah. Dan dia cerita secara detail bagaimana dengan bukti yang ada disiplin ilmu lah. Tak cakap kosong lah, maknanya ada disiplin ilmu. Dia buat bentuk-bentuk, contohlah nama anak Nabi Yaqub, Asbat ni nama anak dia apa-apa. Dan juga anak Nabi Ibrahim AS, selain daripada Nabi Ismail dan Nabi Yaqub, dan beberapa benda lagi yang kita tak tahu. Banyak benda saya pun tak ingat, tapi memang dia ada tulis pasal kitab ni lah. Kalau baca dalam tafsir, banyaklah ulama membahaskan juga, bukan membahaskan, mereka cerita lah, berdasarkan ayat-ayat yang mereka jumpa dan juga riwayat yang mereka jumpa. Mereka ceritalah kenapa Nabi Nuh disebut dahulu, kemudian kenapa Nabi Ibrahim, lepas tu Ismail, Ishaq, Yaqub, Wal-Asbat, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Lepas tu Allah Allah Ta'ala kata wa atina Dawuda Zabura. Nabi Daud ni antara Nabi yang diberikan Zabur ni. Antara ulama tafsir, beberapa tafsir telah menafsirkan bahawa Zabur ni antara kitab yang tak banyak syariat dalam tu. Jadi banyak perkara-perkara yang mengandungi puji-pujian, tanda kesyukuran hamba kepada Tuhannya, dan juga nasihat-nasihat. Jadi Nabi Daud ni juga dikurniakan suara yang merdu, lunak. Maka bila orang kafir ni, orang yang musyrikin ni depa dengar, depa rasa suka, dan ulama-ulama depa ni pun dengar, orang Yahudi ulama pun dengar, dan orang lepas tu pun dengar, sampailah dikatakan jin juga, makhluk-makhluk lain pun dengar juga, haiwan-haiwan lain pun dengar juga, dan tertarik dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Nuh seperti yang kita tahu antara manusia yang hidup paling lama lah. Dia katakan 900 ke atas, ada kata 1000. Jadi banyak, jangan cuma Nabi Nuh ni antara manusia yang Allah Ta'ala bagi
usia yang tua tapi tidak tua. Maknanya gigi dia masih ada semua walaupun umur 1000 tahun. Ini antara mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya. Jadi yang kita tahu antara Rasul Azmi juga Nabi Nuh alaihissalam. Depa pun jadi kebanyakan satu benda lagi yang kita tengok ialah Nabi Ibrahim ni, nabi-nabi kebanyakannya ialah bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Jadi nabi-nabi yang beberapa ulama mengatakan bahawa nabi-nabi yang berbangsa Arab ni ada 5. Nabi Hud antara dia, Nabi Saleh, Nabi Ismail, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad SAW. Tapi benda ni perbincangan, bukan maksudnya bukan mahsum, bukan yang tetap. Ada ulama-ulama yang bincang adakah sampai kepada sekian-sekian dan sebagainya. Ini pun ada Dr. Hisham Kamil ni bahas juga dalam buku dia. Banyaknya ialah daripada Nabi bukan daripada bangsa Arab. Nama Ibrahim sendiri bukan bangsa Arab. Cuma Nabi Muhammad SAW datang daripada susur jalur Nabi Ismail AS. Dan Nabi Ibrahim ada 2 orang anak dia yang jadi Nabi, dekat Nabi Rasul Ismail dan juga Yaqub. Yaqub ni yang main Bani Israel ni, yang disebut Israel ni ialah putera Nabi, susu galon Nabi Yaqub. Jadi inilah yang story-storynya ni. Jadi nak kata banyak Nabi daripada bukan bangsa Arab, dan banyak juga Nabi pada bangsa Israel, kaum Israel, Bani Israel. Benda ni banyak dalam Quran pun sebut banyak macam-macam sebut. Allah Ta'ala beri kelebihan pada Bani Israel. Datangnya utusan Allah untuk membawa mereka daripada, menyelamatkan mereka daripada kekufuran. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, lepas ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut. Tadi kita baca ayat yang pertama. Saya minta maaf sebab tadi edit ni dia tak jadi. Okey. Ayat yang pertama, ayat yang tadi kita baca tadi. Ini betul tak lah. Kita baca inna auhayna ilaika ma auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Ayat yang kedua ni Allah Ta'ala sebut wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa nabi yang kami ceritakan pada kamu yang sebelum kamu, dan juga ada para rasul yang kami tak cerita sebelum kamu. Kallamallahu Musa taklima. Allah pernah berkata-kata dengan Nabi Musa. Okey, untuk ayat ni para mufassirin, ahli tafsir menafsirkan, sebahagiannya mengatakan bahawa yang disebut di dalam Al-Quran ini, mereka ni lebih kita kata mereka ni lebih dahsyat dugaan dia, dan banyak lagi rasul-rasul dan nabi-nabi yang tak disebut dalam Al-Quran, bukan sikit. Dan kenapa antara hujah yang kita kata lagu tu, kerana pada surah yang lain, contohnya pada surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami datangkan ataupun utuskan setiap umat ni ada rasul, ada utusan, an ya'budullaha, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, untuk menjauhi daripada berhala.
Jadi ini antara hujah bahawa Allah Ta'ala telah utuskan semua umat ni, di mana saja mereka berada, di Eropah ke, di Afrika ke, di China ke, semua ada rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan kepada mereka untuk menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga menjauhi diri daripada taghut. Dan ayat yang lain pada surah Fatir ayat yang ke-24, Allah Ta'ala kata wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tak ada satu umat pun melainkan ada penasihat ataupun ada orang yang bawa nasihat daripada mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima. Ini antara lebihan ataupun yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ulama juga ada menceritakan beberapa cerita, antara dia ialah bagaimana berlakunya percakapan tersebut. Ada yang cerita, ada yang kata percakapan Nabi Musa pada mulanya tidak memahami bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian kalau tengok surah yang lain, Nabi Musa bila dia kata macam tu, Nabi Musa bila dia kata lagu tu Nabi Musa pingsan kan, benda tu. Jadi ulama ada ulama cakap bagaimana yang dikatakan berkata itu. Adakah berkata seperti manusia? Ini perbahasan yang panjang, tapi yang saya rasa yang selamatnya untuk kita sebagai orang awam, tak perlu kita fikir benda tu. Kita cuma beriman bahawa Allah Ta'ala ni bukan seperti makhluk, tapi dia yang menciptakan semuanya. Tak ada satu pun laisa kamitslihi syai', tak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu antara kelebihan yang diberi pada Nabi Musa alaihissalam. Dan tiada Nabi juga yang dijemput naik Nabi Muhammad SAW pada Isra dan Mi'raj. Dan Nabi juga Nabi Muhammad ni ialah kekasih Allah. Maknanya kita kata yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak perkara yang antara dia saya dengar beberapa ustaz kita sebut, contohnya Nabi Musa alaihissalam dia nak pergi ke jumpa Firaun, dia minta doa ke Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta supaya Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk dia pergi jumpa dengan Firaun. Tapi pada Nabi Muhammad SAW, Nabi tak ada doa lagi. Allah Ta'ala kata alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Jadi ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan Musa antara nama Nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Kita baca surah Al-Kahfi pada Jumaat, kita banyak cerita pasal Nabi Musa alaihissalam. Ada cerita pasal Nabi Musa alaihissalam dan banyak aktibar yang kita boleh dapat daripada surah Al-Kahfi. Dan banyak juga ayat-ayat yang Allah Ta'ala cakap mengenai percakapan ni, bahasan percakapan ni. Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syura ayat ke-51, saya baca sikit. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Tiadalah manusia itu dapat diajak bercakap-cakap oleh Allah melainkan dengan perantaraan wahyu atau dari balik tabir kemanusiaannya, atau diutus utusan malaikat iaitu, lalu diwahyukannya dengan izinnya apa-apa yang dikehendakinya. Ini antara ayat yang dipetik dalam beberapa tafsir mengenai hakikat percakapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, yang penting kita haruslah beriman bahawa
cara cakap Allah Ta'ala bukanlah seperti makhluknya. Ayat yang seterusnya berbunyi rusulan mubasysyirin wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Rasul-rasul mubasyirina wa munzirina, memberi mubashir ni khabar-khabar yang baik. Bashir, berilah khabar yang gembira. Mubasyirina, orang yang memberikan khabar yang gembira. Wa munzirina, orang yang memberikan nasihat. Nadhir, nasihat. Munzirina, orang yang memberikan nasihat. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah dan Rasulnya. Hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita tengok betapa indahnya agama kita. Allah Ta'ala telah mengutuskan siapa? Mubasyirina, manusia-manusia yang memberi khabar gembira, bukan khabar duka cita. Wa munzirina, dan manusia-manusia yang memberi apa? Nasihat-nasihat yang mulia, yang baik. Ini apa kita kata hujjah kembali kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih lagi mau bertolak dalih untuk tak mau nak beriman bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Lakin Allah yashhad bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Ayat yang seterusnya, kafa billahi syahida. Allah Ta'ala kata lakinillahu yashhad, tetapi Allah yang menjadi saksi bima anzala ilaik, ke atas kitab yang diturun kepada kamu wahai Muhammad. Anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun, dan yang diturunkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pun bersaksi. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Antara asbabun nuzul ayat ini apa dia? Apabila Allah Ta'ala turun ayat inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dihi, orang Yahudi dan Nasrani ni cakap dekat Nabi Muhammad, kami ni tak mau tidak bersaksi ke atas apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Mereka tak mau. Allah Ta'ala balas, lakinillahu yashhad, tapi Allah yang menjadi saksi, menyaksikan bima anzala ilaik, apa yang Tuhan kepada kamu. Nampak tak? Sebab tu di akhir ayat Allah Ta'ala kata wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kata Allah Ta'ala yang saksi, wal malaikatu yashhadun, dan malaikat yang saksi. Nampak tak? Ni orang yang nak ingkar dengan agama Allah, ingkar dengan Nabi SAW. Seterusnya, ayat yang seterusnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, kafaru wa saddu, dan menghalang an sabilillah, jalan-jalan Allah,
qad dhallu dhalalan ba'ida. Depa ni dah sesat, dhallu, dengan kesesatan yang jauh, yang teruk lah, yang sejauh-jauh kesesatan. Dhalal adalah sesat. Sesat dan kesesatan yang menjauh dah. Maknanya orang yang kufur dan yang dua. Innal ladzina kafaru, orang yang kufur. Wasaddu, yang menghalang kebaikan ni, yang menghalang ke jalan Allah ni. Depa ini dhallu dhalalan, depa ni teruk dah, teruk jauh, tersimpang jauh. Ini antara ancaman bagi orang yang dia tak mau nak beriman, tak apalah satu hal, dia kufur. Lepas tu dia nak dia halang orang untuk beriman pula. Dia halang orang lain untuk beriman. Ni satu masalah lain pula. Masalah. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang yang kufur ni, wa zalamu, dan yang zalim ni, lam yakunillah, Allah Ta'ala tidak akan liyaghfira lahum, tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak akan menunjuk pada mereka jalan yang betul. Ayat seterusnya apa? Illa tariqa jahannam. Ni yang takut ni. Melainkan Allah Ta'ala akan tunjuk kepada mereka jalan neraka. Tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kekallah mereka di dalam jahannam itu selama-lamanya. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Ini kita takut. Kita takut sangat-sangat ni. Sebab apa? Hang kufur satu, hang halang orang untuk beriman, itu satu. Hati-hati benda ni. Orang dua jenis orang manusia ni, Allah Ta'ala tak ampun mereka dan tak tunjuk jalan yang betul kepada mereka, melainkan Allah Ta'ala tunjuk jalan untuk ke neraka, dan mereka yang akan kekal di neraka sampai bila-bila. Dan benda itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lakukannya. Jadi kita kena hati-hati dengan ancaman yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak ingkar tak apalah. Lepas tu dah lihat ingkar, hampir suruh orang lain pula ingkar, tak boleh. Kita tak mahu lagu tu dah. Jadi dua benda lah kat situ, bahaya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia-manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum rasul bil haqqi min rabbikum. Datang kepada kamu seorang rasul dengan kebenaran daripada Tuhan kamu. Fa aminu khairul lakum, maka berimanlah, itu yang baik bagi kamu. Wa in takfuru, jika kamu kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, sesungguhnya Allah menguasai langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, maka Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Kita kena fikir. Kita sebagai orang Islam ni, kita kena tahu yang semua yang Allah Ta'ala jadikan ni ada hikmah ada. Tapi dan kita yang dijadikan ni untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan tanggungjawab yang diberi sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Ada tanggungjawab yang kita harus, tanggungjawab yang utama. Kadang-kadang, maaf cakap, kadang-kadang kita seronoklah anak-anak kita, kawan-kawan kita, ke mak ayah kita, kerja sekian-sekian. Kita duduk masa pagi, petang, semalam, pergi kerja, balik kerja, kerja. Tapi kita lupa, itu satu benda lah, itu peranan kita dalam masyarakat.
dalam menggerakkan ekonomi dan sebagainya. Tapi benda paling penting ialah peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu antara benda yang patut kita tak boleh tinggal, yang kita tak boleh lupa. Dan ingatlah hidup ni hidup kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mungkin tak jadi macam kita jadi sekarang ni. Beruntunglah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala buka jalan untuk beriman, untuk bertakwa, untuk sedar kesalahan dia, kita kena beruntung. Ini antara sesuatu hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yahdiyahum tariqa. Maknanya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sedar dengan kesalahan kita dan kembali ke jalan yang benar. Janganlah kita ikut seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin yang mereka lakukan pada Nabi Muhammad SAW. Banyak benda yang kita patut belajar. Ini ialah antara objektif tadabbur. Kita belajar apa yang telah berlaku dan jangan ulangi kesilapan yang sama. Kita kena ingat Yahudi dan Nasrani, mereka juga beriman dengan mereka mendakwa bahawa mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Isa dan juga nabi-nabi mereka. Yang juga kita pun setujulah Nabi Yaqub semua tu kita setuju. Tapi apa yang berlaku, mereka ni ingkar dan kufur, tak mau beriman. Kalau baca sejarah pun kita dengar banyak zaman Renaissance tu banyak buku kitab-kitab suci yang telah diseleweng. Baca sejarah kita tahu ini sejarah, itu sejarah lah. Tapi dalam sisi Al-Quran lebih daripada tu lagi, sebab Al-Quran ni bukan bukan sejarah yang diada-adakan, tapi ianya berlaku dan bukan daripada kalam manusia, ianya daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan semua, dia menjadikan segala-galanya. Jadi kita kena ambil iktibar apa yang berlaku, jangan jadi macam depa, dan kita pun kena bawa nilai-nilai ni dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita, suami kita, isteri kita, adik kita, abang kita, kakak kita, mak pak kita. Kena bawa nilai ni supaya kita dapat hidupkan Al-Quran dan juga syariat Islam yang sebenarnya dalam jiwa kita. Jadi insya-Allah setakat ini saja kongsian yang ringkas dari saya. Moga-moga kita diberi kelapangan dan diberi kemudahan untuk terus mempelajari Al-Quran Karim dan seterusnya mengamalkannya. Itu yang paling penting. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin.